Sebab itu hidupnya penuh barakah. 2 tahun setengah, subhanallah. Something yang pada kita normal, ukuran biasa ni impossible to be achieved. Tak mungkin 2 tahun setengah boleh mencapai kejayaan macam dia capai dalam pemerintahannya tadi. Sebab ada ihsan. Ihsan dengan Tuhan, ihsan sesama insan. Bila iman dikukuhkan dengan ihsan, hidupnya penuh dengan barakah. Tapi tuan, masalahnya bila kita semak-semak balik, Ustaz, kita ni jadi masyarakat Islam sekarang, Allah, kita dah belajar banyak dah, kita dah tahu macam-macam dah. Masjid-masjid kita majlis ilmu tak putus-putus. Jangan kata masjid yang besar-besar, yang canggih-canggih. Masjid yang as simple as Masjid Al-Abdul Razak ini aja, majlis ilmu. Ada dianjurkan. Tiap-tiap hari Ahad orang datang belajar, hari-hari yang lain ada kelas dan kuliah. Kita dah tahu macam-macam Ustaz. Lagi sekarang ini kita nak tahu maklumat tentang agama senang. Duduk kat rumah, malas nak buka buku, buku simpan pun penuh lemari, tak cantik bilik kita, tak cantik ruang tamu. Sekarang ilmu pakai picit hutang je. Download aja. Nak buku apa, semua ada. Banyak kita tahu. Ilmu sekarang ni mudah kita dapatkan. Tapi kenapa ya bila nak cakap tentang iman bersama ihsan, rasanya macam jauh kita daripada mewujudkan ihsan. Hubungan kita dengan Allah kadang-kadang kita rasakan kita jauh. Kita tak rasa nikmat iman kepada Tuhan, kemanisannya tak dapat kita nikmati. Kadang-kadang ilmu makin banyak pun kita makin tak taat kepada Allah. Kita tahu-tahu juga, tapi sesama kita pun tak habis gaduh. Sesama kita ni menyombong satu dengan yang lain. Patutnya makin banyak kita tahu, makin kita dekat kepada Allah. Masalahnya kita termasuk dalam sebuah riwayat, ada orang kata ini hadis Nabi, tapi ada riwayat kata ini kata-kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang ilmunya bertambah tapi hidayah kebaikannya tidak bertambah, maka yang bertambah hanya apa? Hanya bertambah jauh daripada Allah. Itu yang selalu kita rasakan. Ilmu makin banyak, makin kita malas nak beribadat, makin malas kita nak buat kebaikan, makin kita jaga diri kita masing-masing sahaja, makin kita memutuskan persaudaraan. Seolah-olah ihsan itu makin hilang daripada kehidupan kita. Mungkin kerana itu, Ustaz sekarang ni masa tak cukup lah, umur kita pendek, sibuk macam-macam benda nak buat. Kerja kat office pun tak habis pasal urusan keluarga banyak, urusan keluarga pun tak habis selesai pasal kerja banyak, assignment tak habis-habis, projek tak putus-putus, meeting lah, overtime lah, jadi datang pasal masjid lagi, nak kena mesyuarat kat masjid lagi. Macam mana ibadat banyak-banyak Ustaz? Akhirnya pejam celik dah, nak pencen dah kita ni. Tak apalah Ustaz, insya-Allah kita sibuk time kerja, nanti lepas 65 dah pencen banyak benda kita nak buat, insya-Allah. Time tu lah baru nak buat tu buat ni. Pun tak buat juga. Pejam celik dah, cucunya 18. Itu tak sempat, ni tak sempat juga. Mana pergi keberkatan? Keberkatan hilang sebab iman kita tidak dihias dengan ihsan. Di antara kuncinya tuan-tuan yang kita bincang pada malam ini, masalahnya bukan ilmu tak ada. Masalahnya bukan kita ni susah nak dapat pengetahuan, nak hadir kuliah, nak dapat pengetahuan. Tak senang. Malah orang Singapura ni banyak benda tentang agama dia tahu. Persoalan ialah kehidupan kita ini hilang barakah. Usia kita ini hilang barakah sebab dia berdasarkan kepada ilmu yang tidak ada barakah. Sebab itu kita tahu banyak. Macam kata riwayat tadi, kata Al-Hasan Al-Basri, ilmu makin bertambah tapi makin bertambah jauh daripada Allah. Sebab ilmunya tidak ada barakah. Nah, malam ini mari kita bincangkan apa yang boleh kita lakukan supaya ilmu yang kita dapat, ilmu yang Allah hadiahkan kepada kita, menjadi ilmu yang ada barakah, ilmu yang ada kebaikan, ilmu yang didapatkan secara baik, yang dijaga dengan baik,
yang menghasilkan kebaikan daripada diri kita. Bukan ilmu yang sebaliknya, yang selalu Nabi minta perlindungan, Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta perlindungan ya Allah denganmu daripada mempunyai ilmu tapi ilmu yang tak ada manfaat. Ilmu tak ada barakah. Bila ilmu tak ada manfaat, banyak mana pun tak hasilkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, baik, macam mana kita nak dapat ilmu kita ni diberkati? Jika mahu ilmumu itu diberkati, peliharalah 7 perkara ini. Ada 7 perkara, tuan-tuan. Banyak sangatlah Ustaz, tinggal setengah jam syarahan, 7 nak sebut. Kita balik lupa dah. Nak ingat 1 pun susah, kasih 7. Okey, saya bantu tuan-tuan, puan-puan sekalian. 7 perkara. Kalau tak ingat, nak ingat, buka Facebook saya. Tadi lepas maghrib saya baru post 7 perkara untuk mendapat keberkatan ilmu. Yang ada 3G ke 4G ke 6G ke, kalau dah ada, cuba lihat. Kalau tahu Facebook saya, baru post tadi. Ini untuk panduan kita dalam ceramah kita sama-sama. Jadi tuan-tuan balik boleh rujuk, tak lupa 7 perkara. Ada Facebook saya, kenal Facebook. FB Ustaz FB. Facebook Ustaz Patris Bakaram. Patris Bakaram punya Facebook. Apa saya kata? Saya tulis, jika mahu ilmumu diberkati, peliharalah 7 perkara ini. Nombor 1, ikhlaskan niat di dalam hati. Yang kedua, tempatkan ilmu di darjat yang tinggi. Nomor 3, gurumu itu hendaklah dihormati. Nomor 4, perintah Tuhan mesti ditaati. Nomor 5, suburkan tawadhu, merendah diri. Nomor 6, sabar dengan ujian yang dihadapi dengan lisan, dan pilihlah teman soleh untuk didampingi. 7 itu insya-Allah kita tengok sama-sama, kita usahakan. Mudah-mudahan bila kita dapat ilmu, Allah hadiahkan ilmu itu barakah. Ilmu itu menghasilkan kebaikan. Bila ilmu kita dapat, insya-Allah ilmu yang berada dalam diri kita, menghiasi jiwa kita, memenuhi hati kita, ilmu yang penuh kebaikan, dia akan menghasilkan iman yang dalam diri kita, iman yang penuh dengan ihsan. Ilmu itu akan menjadikan kita mampu melakukan ihsan. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada hamba-hamba Allah. Yang pertama, ikhlaskan niatmu di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Orang nak hijrah pun Nabi tegur dalam hadisnya tadi, man kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa yang berhijrah pindah daripada Mekah ke Madinah dulu, kalau niat kerana Allah dan Rasulnya, hijrahnya itu akan jadi untuk Allah dan Rasulnya. Tapi man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrah sibuk nak pergi Madinah, ikut orang pergi pindah, dia pun pindah, tapi kerana nak mengejar sesuatu keuntungan dunia. Awi mera'atin yankihuha, sebab ada wanita yang nak dikahwininya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya jadi hanya untuk apa yang diniatkan sahaja. Begitu dengan ilmu. Ilmu kita cari ikhlas kerana Allah atau bukan? Kalau ilmu kita cari ikhlas kerana Allah, insya-Allah Allah pelihara kita. Allah kasih ilmu tu penuh dengan kebaikan. Allah kalau hadiahkan ilmu kepada kita, ilmu tu yang standardnya paling tinggi, ilmu yang mengharum wangi, ilmu yang memberikan ihsan subur di dalam hati. Tapi kalau kita ini menuntut ilmu bukan kerana Allah, ikhlas tak ada. Kerana macam-macam orang-orang tuntut ilmu ni, macam orang hijrah, macam-macam boleh jadi niat dia.
Orang hijrah dulu Nabi sebut contoh dalam hadis tadi, sama ada kejar kesenangan dunia ataupun kerana ada wanita hendak dikahwininya. Sekarang kita bayangkan orang tuntut ilmu, macam-macam niat boleh. Apa kemungkinan niat yang ada? Ada orang mengajar ilmu, menuntut ilmu pasal nak apa? Nak nama. Ada orang sebab nak dapat pangkat, ada orang sebab nak dapat keuntungan. Ilmu banyak, sedikit banyak, buka bisnes, wah, untung banyak, pelanggan percaya. Ya. Sebab itu ada hadis riwayat menyebut, siapa yang menuntut ilmu kerana tujuan dunia, lam yajid bahbuhatal jannah. Dia tak akan mendapat mencium harumnya syurga. Harum syurga pun tak dapat. Kalau niat ilmu bukan kerana Allah, lagi-lagi ilmu tentang agama Allah. Kalau ilmu yang kita nampak zahirnya ilmu dunia, ilmu engineering, medical, architecture, apa pun, zahirnya dunia. Tapi kalau niat kerana Allah, jadi ilmu yang penuh barakah, ilmu yang datangkan kebaikan, menyuburkan iman, mendatangkan ihsan. Tapi kalau ilmu tu ilmu agama Allah sekalipun, fikih, tauhid, tafsir, hadis, tapi kalau niatnya bukan kerana Allah, tak jadi tuan, tak jadi. Banyak pengetahuan dia, kalau ajak bincang, kalah kita bincang dengan dia, tapi tak menghasilkan kebaikan. Nombor satu, niat kerana Allah. Lepas tu saya sering diajar dulu, antaranya oleh guru saya almarhum Al-Fadhil Al-Ustaz Mahmud bin Abdul Majid, Ustaz Mahmud Majid. Dia pesan saya dan saya amalkan sampai dia ajar itu ketika saya masih belajar di Madrasah Junaid sebagai pelajar. Sampai saya pergi belajar ke Mesir, saya masih amalkan yang dia ajar. Dia kata keluar rumah pagi-pagi pergi sekolah ke, dah masuk universiti, nak pergi universiti, melangkah keluar itu niatkan. Antara dia ajar dan doa, walaupun ini bukan doa yang warid daripada Nabi SAW, dia kata cuba amalkan. Bila keluar minta dengan Allah, Allahumma ja'al sa'i hadha jihadan fi sabilik mukhlisan liwajhik. Ya Allah, aku melangkah ini, jadikanlah langkahan aku ini sebagai satu perjuangan di jalanmu dalam keadaan aku ikhlas kepadamu ya Allah. Minta. Kita ni kadang-kadang ialah kata orang tu niat kerja hati, ya kan? Tapi masalahnya manusia ni sebab hatinya banyak melayang, menerawang mana-mana tempat, selalu lupa. Sebab itu dibantu supaya wujud niat dalam hati dibantu dengan sebutan di lidah. Macam dalam mazhab Syafi'i kan, dalam mazhab Syafi'i dibolehkan, malah digalakkan untuk solat niat kerja hati. Tapi sebelum jatuhkan niat takbir itu dibantu dengan lidah, usolli, fardhu zuhri, ya kan? Padahal kalau tak sebut usolli pun jadi niat juga dalam hati yang penting, ya kan? Tapi itu untuk membantu. Begitu. Setiap kali tuan-tuan, puan-puan nak keluar, nak mencari ilmu, sama ada nak pergi sekolah bagi mereka yang masih belajar sepenuh masa, ataupun kita ni yang saya kata dah cucu 18 pun nak pergi masjid, nak hadir kuliah, ceramah, syarahan, kelas, apa pun yang ada ilmu yang hendak kita dapatkan, keluar doa kepada Allah untuk pelihara keikhlasan hati kita. Ya Allah, doa apa pun lah. Ya Allah, jadikanlah aku sekarang ini keluar untuk mencari ilmu dalam keadaan aku ikhlas kepadamu ya Allah. Minta. Mudah-mudahan hati kita lurus, jangan kerana yang lain. Masalahnya bila kita mencari kerana yang lain, Allah kasih lain. Ikut pada niat kita. Kita cari untuk Allah, Allah kasih keredaannya pada kita, Allah kasih taufiknya pada kita, Allah beri hidayahnya kepada kita. Itu nombor satu. Boleh? Ikhlas dalam hati. Nombor dua, tempatkan ilmu di darjat yang tinggi. Maknanya hargailah nilai ilmu. Hargai nilai ilmu. Tuan-tuan, ilmu itu nur, cahaya. Banyak-banyak cahaya. Ilmu ini cahaya yang baik, yang indah, yang istimewa. Kerana ilmu ini adalah nur daripada Allah. Istimewa.